على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Okay, kita sambung lagi daripada kitab Irtinam Fawaid pada muka yang ke-174. Mabahithu Al-Kalami ala Nubuwat. Perbincangan, perbahasan berkaitan tentang kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma syara'a fi sam'iyati. Kemudian mula Imam Ghazali membincangkan berkaitan perkara sam'iyat. Waftataha dhalika, dan musannif Imam Ghazali memulakan perbincangan kalamnya itu bi'an qala, bahawa berkata ia rahimahullah, ma'nal kalimati thaniyati wa hiya syahadatu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Bermula makna kalimah yang kedua, iaitu syahadah, penyaksian bagi Nabi SAW. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itulah. Qultu hadhihi tarjamatu. Terjemah, tajuk ini. Dia letak tajuk kan? Tak terjemah makna tajuk. Tajuk yang diletakkan Imam Ghazali ni, taqtadi, memberi faham, anna kalamahu awalan, bahawa perbincangan Imam Ghazali yang sebelum ini, yang awal, alal kalimatil ula, berkait dengan kalimah yang pertama, iaitu la ilaha illallah. Wa annahuma, dan bahawa kedua-duanya kalimatan, dua kalimah. Ya'ni ilaihima marji'ul Islam, kepada kedua kalimah ini tempat kembalinya Islam wal iman. Kembali pada dua dah. Syahadah ni lah diasah sebagai Islam dan juga keimanan. Wahuma qauluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fadhahiruhuma wal Islam. Zahir kalimah ini itu dia Islam. Wa'tiqadu ma'nahuma, mengiktikadkan makna kalimah ini huwal iman, itu dia keimanan. Zahir talaffuz itu berkait tentang rukun Islam. I'tikadkan makna bagi lafaz yang tersebut tadi, syahadat itu berkait tentang keimanan. Waqtulifa fi lafzihima, maka dikhilafkan pada lafaz keduanya. Hal huwa syartun fil iman, adakah berlafaz itu syarat pada sahnya iman? Wa huwal masyhur, itu pandangan yang masyhur. Fala yasihhu dunahuma, tidak sah selain daripada lafaz ini, illa li'udhrin, kalau tak berlafaz tidak sah kecuali kerana uzur. Min ikrahin, min ikrahin, kerana ada paksaan. Nampak? Kalau sebut juga, bunuh. Dia yakin, dia percaya. Tak? Dia percaya. Tapi kalau sebut, bunuh. Dia nak beriman. Ada uzur. Au mu'alajati maniyatin. Mu'alajah maniyah, kedatangan kematian. Nampak? Ni bagi apa? Katakanlah dia nak sebut, dia i'tikad tapi tidak boleh sebut. Kerana apa? Kerana mari nazak nak mati, contohnya. Okey. Au syatrun. Adakah dia syatrun? Syatrun makna ruknun. Kan dikhilafkan. Adakah talaffuz itu syartun au syatrun? Tukar je. Syartun, syarat. Syatrun, rukun. Kalau syatrun ni maknanya dia termasuk daripada mahiyatus syai'. Kalau syartun dia kharij anhu, tapi kedua-duanya mesti kena ada lah.
ma la budda minhu wa kana dakhilan fi, maka dinamakan syatrun. Ha, kalau ma la budda minhu wa kana kharijan an syai' dikira sebagai syartun. Fala yasihhu dunahuma, maka tidak sah selain daripada keduanya. Au fardhun qaimun bi nafsihi, atau dia tu satu fardu hak lain. Tak? Satu fardu hak lain. Makna kita kata satu kefarduan lain. Tidak kait dengan tu dah. Maka fayasihhu dunahuma, sah walaupun tidak sebut lafaz keduanya. Illam yutraka limunafin min kufrin. Fayasihhu dunahuma, sah tanpa kedua-duanya. Illam yutraka, jika tidak ditinggalkan kedua-duanya, limunafin, kerana sesuatu yang menafikan, min kufrin, min bayang pada munafin, sesuatu yang menafikan daripada kekufuran. Okey, sekarang ni dia tinggalkan, tak sebut lafaz tu, dia tak mengucap, dia beriman dalam hati. Ini masalah apa? Masalah orang yang beriman dalam hati tidak berlafaz. Adakah dia tu beriman di sisi Allah? Tengok dia kata fayasihhu dunahuma, ni khilaf lagi, au fardun qaimun bi nafsihi, maka yasihhu dunahuma, sah tanpa berlafaz, tanpa sebut ni. Illam yutraka, jika tidak ditinggalkan kedua lafaz syahadah kerana perkara yang menafikan daripada kekufuran. Maknanya dia tinggal tu bukan sebab buat benda kufur. Kalau dia tak lafaz, dia percaya dalam hati, dia sembuh tak pekong, tak jadi lah. Tu munafin, benda yang menafikan daripada kekufuran. Dia percaya Tuhan dan Nabi, tak berlafaz, tapi pergi gereja, pergi sembah, percaya ke jasa, tu tak jadi tu, tak jadi. Tu dia tinggal kerana dia tinggal menyebut, kerana dia buat perkara yang menafikan, perkara kufur yang menafikan. Faham tak tu? Okey. Aw istighfafin, ataupun dia tak sebut kerana istighfaf, memandang remeh ataupun memandang hina kalimah itu. Maknanya tak sebut sebab apa? Dia di samping tak sebut tu, dia ada perasaan menghina agama, tak percaya pada agama. Tu tak guna tu. Maknanya dia beriman dalam hati pun, lafaz tak sebut, dia percaya dalam hati, percaya tentang rukun iman, tapi tak sebut. Tak sebut sebab apa? Sebab istighfar dengan agama, memperlekehkan agama, wa nahwihi, dan seumpamanya. Hak tu tidak dikira. Jadi sah itu illam, dengan qaid illam yutraka limunafin aw istighfafin. Jelas wa hiya mas'alatu man saddaqa. Ini masalah ni fayasihu dunahuma ni. Masalah ini huwa mas'alatu man saddaqa biqalbihi wa la yantiq bilisani. Orang yang iz'an dengan qalbi, percaya dengan hati tapi tak berlafaz dengan lidah. Adakah dikira beriman atau tidak? Dikira beriman ataupun tidak. Jadi atas kau yang dipilih di kalangan mazhab Asy'ariyahnya, makna kalau dia betul-betul beriman dengan hati tanpa ada buat benda yang menafikan perkara kufur lah, ataupun kerana sebab nak menghina Islam atau mempelekeh Islam, tak ada sebab tu, tapi dia beriman betul-betul, tak lafaz saja, adakah dia beriman? Jadi pandangan yang kuatnya mengatakan dia tu mukminun indallah, kafirun indan nas. Dia beriman di sisi Allah, tapi dia kufur di sisi manusia, kerana tak ada tanda. Jadi kita ni nahkumu bi zawahir, kita disuruh berukun dengan zahir saja, hak dalam hati kita tak tahu. Maka di sisi dia dengan Tuhan lah serahlah kat mana. Kerana di sisi pandangan muktamad, di sisi kita, iman itu ialah dia basit, dia bukan murakkab. Tak, dia itu basit. Ni hak Wahabi tuduh apa? Tuduh apa? Tuduh Asy'ariyah dia. Murji'ah. Dia tuduh Asy'ariyah Murji'ah. Sebab kita kata iman itu ialah iz'anu qalbi, basit. Di sisi dia ambil pandangan sebarang salah. Al-iman huwal tasdiqun fil qalbi wa syahadatu wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Hak tu pandangan sebahagian salah pada mentakrifkan iman. Tu kalam-kalam salah tu. Kalam ulama betul tak? Betul juga.
Tapi kalam itu masih ijmal. Fihi naw'un minal ijmal. Maknanya tak jelas, tak ada kedetailan. Bila didetailkan oleh ulama kita, maka yang sebenar hakikat iman tu ialah hak hati. Hak hati tu hakikat keimanan, hak sebenar. Cuma zahir ni ialah untuk syartun li ijra'i ahkamid dunyawiyah. Syarat untuk memperlakukan hukum dunia. Daripada boleh nikah kahwin, boleh makan sembelihan, ada dan seumpamanya. Okey. Dah apa beza dah? Ada bezalah kita dengan Murji'ah masalah keimanan. Di sisi kita iman walaupun begitu bukan kita menafikan amal. Tidak nafikan amal. Tapi amal tu bukan daripada rukun ataupun syarat hak jadi beriman. Kata orang tu beriman tak beramal. Tak beramal. Ada apa ni? Hak ajar tafsir. Ajar tafsir live tu lah. Hulam ke apa? Institut Hulam ke apa? Tak ingat lah. Ustaz Mu'in ke apa tak? Dia belah sana lah, Wahabi lah. Tak ada keimanan buat gitu. Bila tafsir ayat tu tak ada gitu. Dah maknanya kalau nak mayang, tak mayang nak bersih, nak kata kapir. Berat. Cumanya dia tidak tekan. Hal ni boleh jadi orang kata Wahabi ni bawa pada ekstrim ni. Boleh bawa pada ekstrim ni. Sebab apa? Dah bila dia meletakkan bahawa keimanan tu, amal itu satu rukun pada keimanan, tak munasabah kefahaman nanti akan bawa kepada orang tak beramal, tak semayang. Secara tanpa dia ingkari kewajipan, tak semayang, suruh semayang pun tak ambuh. Mereka boleh bunuh. Nampak tak? Boleh bunuh sebab apa? Dah sebab bagi mereka kafir. Nampak? Bagi mereka kafir. Dia kata tak ada, mana ada bunuh. Tak ada lagi. Bukti ada dah tu. Di Syria, di Iraq. Hak kes baru ni pun ada dah kata Ustaz Mahizat kafir. Kata apa lagi? Si Bayo cakap tu budak. Ada. Jadi bahaya boleh gitu. Dia patut kena suruh taubat. Taubat. Kalau Ustaz Mahizat kata salah tu, ya salah dia kot lah. Kira tu kita bukan kita nak fikir siapa-siapa. Kalau hak dia kata bawa pandangan yang salah tu, salah lah. Kita tak sokong apa yang tak betul tu. Atau benda yang tidak memberi kekeliruan tu. Tetapi perkataan mengkafirkan tu bahayalah. Nampak tak? Ada dengar dari seorang jemaah. Ini tu orang tanya ni. Nak mari ke tak Ada seorang mu'alaf dah syahadah tapi tak nak daftar di pejabat agama sebab takut riak katanya. Mu'alaf ngucap dah, baguslah. Sahlah iman dia tu. Tapi tak nak daftar saja di pejabat agama kerana takut riak. Takut riak tu pelik. Apa takut riak? Dia belajar mana dia takut riak katanya. Takut riak. Kalau takut kena bunuh atau ahli keluarga ni gini-gini boleh tahan. Tapi sah dah lah keiman tu. Daftar tu kena kira lah. Cuma kat gini mungkin ada berlaku isu lah kalau pengkebumian ke dan seumpamanya. Nak tutup harta ke. Jadi kalau takut riak tu kena betul lah, kena betul tu. Benda gini tak perlu takut riak Okey. Wahia masalah man saddaqa biqalbihi wa lam yantiq bilisanihi. Orang yang membenarkan dengan hati tapi tidak menuturkan dengan lidahnya. Tidak menuturkan dengan lidahnya. Dia beriman. Jadi di sisi pandangan yang muktamad dia dikira imannya sah sebab ada iz'anul qalbi tu. Tunduk patuh hati tu. Okey. Habis. Fa amma man nataqa bilisanihi, adapun orang yang menutur dengan lidah walam yusaddiq biqalbihi tetapi tidak membenarkan dengan hati, fa munafiqun ijma'a. Ini munafik. Dengan ijma'. Ni munafik i'tiqadi. Tak beriman lah. Tak beriman. Kira kufur lah dia ni, tapi kufur bentuk ni orang panggil nifaq. Dia menzahirkan khilafu ma admarahu qalbu. Menyalahi apa yang disembunyikan oleh hati. Hati tak beriman, dia menzahirkan beriman.
Wa man saddaqa biqalbihi, barang siapa yang membenarkan dengan hati, wa nataqa bilisanihi, dan menuturkan dengan lidah, lakinnahu lam ya'mal bijawarihi, tapi dia tidak beramal dengan jawarih anggota badannya, fassahihu annahu fasiqun, maka pandangan yang sahih mengatakan dia fasik. Fasik makna mukmin lah, mukminun fasik. Dia masih fasik. Okey. Uh, Walau kana tarikan lis-salah. Walaupun dia tu meninggalkan sembahyang. Walaupun meninggalkan sembahyang. Khilafan liman kaffarahu. Menyalahi bagi pandangan yang mengkafirkan orang tinggal sembahyang ni. Berdasarkan hadis itulah, man tarakas salata, muta'ammidan, ataupun al-farqu bainana wa bainahum as-salah. Antaranya lah, beza kita dengan orang kafir ni lah salah. Beza antara orang Islam dan juga orang kafir ini ialah sembahyang. Mana lagi? Kat ta'liq tu Syekh Nizam sebut apa? Qala Imam An-Nawawi fi ma syarahahu min Sahih Al-Bukhari alladhi alaihi ahlu sunnah aw jumhuruhum anna man sadaqa biqalbihi wa nataqa bi lisanihi tawhid walakinahu qassara fil a'mali al-wajibati ka tarki as-salah wa syurbil khamri la yusamma mu'minan 'inda al-itlaq. Tidak dinamakan mukmin bila disebut. Jadi panggil apa? Panggil Islam je lah. Muslim saja. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut Allah akan bergetar hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat Allah akan bertambah iman dan mereka itu ke atas Tuhan mereka bertawakal. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni dia cerita tentang al-mu'min. Jadi tidak dinamakan mukmin tapi muslim, walakinahu la yakunu kafiran kharijan an millati Islam. Tetapi dia tidak dikira kafir yang keluar daripada milah Islam. Bal huwa asin fasiqin fasikun. Asin fasikun, dia orang asi yang pembuat maksiat lagi fasik, yastahiqul azab, berhak akan azab. Wa qad yu'fa, kadang-kadang Allah Taala boleh ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain daripada syirik, Tuhan boleh ampun. Tapi kepada apa? Liman yasha. Semua itu bawah masyiatillah. Mana tadi? Qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebahagian ulama muhaqqiqin, madhhabu ahli sunnati annahu la yukaffaru ahadun bi dhanbin min ahli al-qiblah. Bahawa tidak dikafirkan seorang pun dengan sebab dosa daripada ahli kiblah selagi mana dia mukmin, beriman, maka tidak dihukum sebagai kufur, tak dihukum kafir. Wa innama tarkus salati, tetapi meninggalkan sembahyang itu alamatun ala khubthil batini fil iman, tanda atas rosaknya batin, atas kejinya dalaman dia pada keimanan. Maknanya orang dok semayang ni, iman dia teruk sangat dalam hati. Dok semayang ni maknanya iman dia teruk sangat. Dok usah kira tengok realiti memang gitulah dok. Dok cara bab semayang ni. Dok cara bab semayang ni. Buruk sangat dalaman daripada keimanan. Faman qala bi kufrihi lidzalika, barang siapa yang mengatakan kufur seseorang kerana tinggal semayang, famin haitsu innaha alamah. Jadi dia cuba taufikkan antara dua pandangan. Dia cuba harmonikan. Jadi hak kata kufur tu dari aspek dia itu meninggalkan sembahyang itu alamah bagi kufur. Bukan dia itu dah terkeluar daripada Islam dan keimanan, bukan. Wallahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala wa annahu ba'atha an-nabiyyal ummiyal qurasyiyya, bahawa Allah Ta'ala mengutuskan seorang nabi yang ummi dan bangsa Quraisy, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tasliman, mengutuskannya, wasallama taslima, moga Allah Taala mengkurniakan salam sejahtera kepada baginda. Ba'atha bi, ba tu muta'alliqun bi ba'atha, Allah mengutuskan bi risalatihi, dengan kerasulan, risalahnya, utusannya, ila kafatil arabi wal ajam, kepada sekalian bahasa Arab dan Ajam.
Ajam ni selain pada Arab, masuklah Turk wal Furs wa Hind wa Asia wa ghairu dhalik. Masuk selain pada Arab panggil ajam laka. Wa Afrika. Jadi risalah Nabi ni umum. Umum li thaqalain, al-jinni wal ins. Wal insa tu al-insi wal jin, manusia dan jin. Wa nasakha bi syar'ihi syara'i'a, dan menasahkan Allah dengan syariat Nabi ni akan sekalian syariat lain, illa ma qarrarahu, kecuali apa yang dia kekalkan, dia tetapkan. Jadi yang dari segi pandangan muktamadnya, syar'u man qablana laisa syar'un lana, bukan syariat kita, illa ma qarrarahu syar'una, kecuali apa yang ditakrirkan, diterima oleh syariat kita. Jadi akhirnya pensabitan syariat itu dengan syariat kita jugalah. Qultu, maka aku kata, makna ba'atha itu wajah syakhsa. Makna ba'atha wajah, mengarahkan seseorang, wa arsala, dan mengutuskan seseorang. Wa nabiyyu, nabi itu bihamzin aula bihamzin. Bukan, aula gitu. Koma tu sebelum tu. Koma tu patut duduk sebelum la. Tak. Bihamzin aula. Aula, bukan aula dengan makna aulawiyah tu. Nabi boleh baca dua. Nabi u. An-nabiu dengan an-nabiyyu. Dengan ya ataupun dengan hamzah. An-nabiyyu aula bil mu'minin. An-nabiyyuna aula, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatukum. Jadi nabi sama ada dengan hamzah. Jadi nabiu ataupun nabiyyu. Aula tu makna tak ada hamzah lah. Okey, bihamzin, kalau dengan hamzah maknanya nabiu, dia itu tahu tak ni dengan qiraat lah, dalam qiraat nabiu. Gitu. Baca dengan hamzah itu ma'khudhun minan naba'i. Diambil daripada dasar kata an-naba'. Naba' tu berita. Li'annahu al-mukhbiru 'anillah biwahyihi. Kerana Nabi lah yang memberitahu dari pihak Allah Ta'ala dengan wahyunya. Waqila, ada mengatakan minan nabwah, daripada nabwah. Jadi Nabi dengan hamzah tu daripada naba'. Yang tidak dengan hamzah tu sebahagian mengatakan daripada makna nabwah. An-nabwah ay martafa'a 'anil ardi, yang tinggi daripada tanah, daripada bumi ni, yang maknanya tempat tinggi, tempat yang tinggi daripada bumi. Kenapa? Li'annahul muraffa'u fi nafsi, kerana dia itu tinggi pada dirinya, dia itu terangkat pada dirinya. Salah. Jadi tadi dia cerita tentang istiqaq lafaz Nabi tu. Wa haqiqatuhu, hakikatnya, hakikat Nabi, urfan, pada uruh, yakni pada istilah ahli ilmu ataupun istilah yang kita, istilah syar'i inilah, apa dia? Insanun uhiya ilaihi bi syar'in, manusia dan yang diwahyukan dengan syarak. Fa in umira bi tablighihi fa rasulun, jika disuruh untuk menyampaikan syarak itu, maka dia rasul. Wa illa fa nabiyyun faqat, kalau tidak dia tu hanya nabi sahaja. Insanun. Kalau kita nak tu lagi, maknanya nak lebih spesifik lagi, zakarun lah, lelaki lah. Zakarun hurrun. Tengok dalam takrif syarah-syarah bagi Sanusiyah kan. Jadi takrif ni kadang-kadang pengarang kita ambil atas apa yang masyhur lah, tapi nak tengok daripada takrif yang kita kata jami' manik ataupun takrif yang boleh kita kata kemah lah, tengok pada kitab-kitab Hawashi. Sebab Hasyiah ni dia kritik banyak, dia kritik lurah. Bila kritik lurah, dia kena buat takrif yang tepat. Kalau tidak, kritik dia pula. Tak, kalau dia tak buat, tapi biasa kritikan berlaku lagi, kritikan ta'liqat ala Hawashi semua tu ada je. Hasyiah ni tolak Hasyiah ni. Tapi maknanya bila tugas muhasyi ni ialah melihatkan rasanah,
ke ke apa? Keteguhan kalam tu, maka mereka sendiri bila datangkan tarikh tu mereka akan biasanya lebih lebih berhaluh dan lebih detail. Nampak? Jadi insan dengan maksud sini ialah rajulun zakarun hurrun. Okey. Wa illa fa nabi. Adakah disyaratkan nabi balik? Ha. Kau ingat mukallaf kan? Ha. Balighun akilun mukallaf mukallaf balighun akilun. Nabi syarat balik tak? Ha? Syarat balik tak? Mana muat? Tak tahu. Ha? Ha? Tak syarat. Dalil dia? Bukan mubalik, baligh. Baligh, bulugh. Bukan mubalik. Nabi syarat balik tak? Siapa umur? Syarat tak? Ha? Mana? Syarat tak? Ya? Tengok ada tarikh. Betul? Mana Izzat? Betul? Syarat? Kan Nabi lahir Nabi ada kan? Sebenarnya Nabi bisa kan lahir Nabi kan? Ada hok tak lahir Nabi Tuhan akan bodoh. Anak Ishak wa Yaqub Nabiya. Yaqub dah lahir lagi. Nak boleh ke Ishak baru mengandung kan bodoh. Nabi. Nampak tak? Jadi tu tak ada itulah, tak ada syarat lah. Tak ada syarat. Wa illa fa nabiyyun faqat. Hadha alladhi sahhahu al-qadhi. Ini pandangan yang disahihkan oleh Qadhi Iyad. Wa azahu lil Khattabi, dinisbahkan kepada Imam Khattabi wa ghairihi. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man nubbi'a fi nafsihi. Nabi itu yang ditambikkan, yang diberi wahyu pada dirinya. War rasul man ursila ila ghairi. Rasul itu orang yang diutus kepada yang lain. Jadi Nabi yang diwahyukan untuk dirinya. Rasul itu yang diutuskan pada orang lain. Jadi pandangan yang ramainya di kalangan ulama kita mengatakan antara alaqah antara Nabi dan Rasul tu umum khusus mutlak. Makna Nabi umum, Rasul khusus. Setiap Rasul tentulah Nabi. Tapi bukan semua Nabi tu Rasul. Okay? Wakilah ni khilaf pun banyaklah pada takrif Nabi Rasul. Kalau tengok kitab Mu'asirin lagi banyak. Kalau Rasul ni yang diturunkan syariat baru, Nabi tu bukan tidak ada kitab atau tidak ada syariat. Khilaf-khilaf yang berlaku tu ada dalam kitab yang lebih detail adalah. Tapi hak muktamadnya sebagaimana kita tahu bahawa Nabi itu umum, Rasul itu khusus. Hak tu yang pandangan yang kuat. Ambil pada mana? Ambil pada takrif tu sendiri. Takrif lughah tu sendiri. Waqila, ada mengatakan ar-rasulu man jaa bi syar'in. Rasul tu man jaa bi syar'in jadidin, yang datang dengan syariat baru, au kitabin jadid, atau kitab baru, au naskhi ba'dil ahkam, ataupun menasahkan sebahagian hukum Nabi sebelum ni. Wan nabiyyu al-mujarradu, Nabi semata-mata, makna Nabi bukan Rasul, man jaa mujaddidan li syari'atin, yang datang sebagai mentajdid, memperbaharui, maknanya dia tolong perhidup balik. Dia tolong menghidupkan balik syariat Nabi hak dulu. Li syari'atin, bagi syariat Nabi yang sebelum tu. Contoh kayu Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni dia bawa dan menghidupkan syariat Taurat Nabi Musa. Idh laisa bi rasulin ijma', kerana Yusha' bin Nun ni bukan rasul secara ijma'. Yusha' bin Nun bukan rasul secara ijma', dia nabi. Ada kata wali. Wastudilla, dan dibawa dalil li hadzal qauli, bagi pandangan ini, bi qaulihi ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asyaitan thumma yuhkimu Allahu ayatihi. Tu tak tu? Tu tak?
Betul tak? Ke tambah ayat lain. Tengok, betul tak? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Min rasulin wala nabiyyin. Betul tak? Betul tak? Hmm. Ni kisah benda ni. Kisah Qaraniq. Ingat tak dalam Syifa tu? Ayat ni kok. Wa ma arsalna, tidak kami utuskan sebelum kamu daripada para rasul ataupun nabi illa idza alqa syaitan illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansaqullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi. Okey. Jadi di sini Tuhan kata mir rasulin wala nabiyyin. Faja'ala kullan minan nabiyyi war rasul, maka dijadikan setiap daripada nabi dan rasul mursala, diutuskan, ma'akhtilafi tasmiyah, dengan berbeza penamaan. Wa ma arsalna mir rasulin wala nabiyyin. Jadi wal atafu yadullu 'alal mughayarah. Atah ni kan menunjukkan berbeza. Makna lain lah. Rasul-rasul, nabi-nabi. Wa fassarahu biqaulihi alaihi salam, dan mentafsirkannya, wa fassaruhu, dan mereka mentafsirkannya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israel. Ditafsirkan Nabi tu, peranan Nabi tu. Dia kata, Nabi kata ulama'u ummati, ulama umatku seperti Nabi Bani Israel. Ya'ni fi tajdidil millah, pada membaharui, menghidupkan balik millah, agama yang dibawa datang oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa diterima wahyu, ya, dilantik Nabi dengan wahyu Allah mengatakan dia Nabi. Wahyu Allah mengatakan dia Nabi. Wahyu Allah mengatakan dia Nabi. Nampak? Okey. Kan dia bukan bercakap kan? Nah. Bercakap, Nabi Isa kan bercakap. Sejak daripada kecil, inni nazartu lirrahmani sawman fala ukallima al-yawma insiya. Wa tasbihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti syai'an. Sekejap Halo, Assalamualaikum. Halo. Salam ya. Baik, alhamdulillah. Sampai dah. Lepas tak apa. Tu aje. Lepas tu ada. Lepas tu terlepas apa? Kata nak. Buat apa terlepas? Awal. Ada? La ilaha illallah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tak tanya lu. Masya Allah. Anta kalah salah. Tak apa. Tak apalah. Nak macam mana? Ada kisah mudhikah. Yahki hadha maknatu syiar ini aksar badawatan. Tayyib, maaf ya. Tak apa. Khair insya-Allah. Tak apa. Baik. Assalamualaikum. Cerita kelakar sih apa. Manusia. Kan ni? Qadarallahu ma syaa. Kat mana ni? Qalu kaifa nukallimu al-yawm kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Tak, macam mana nak cakap?
Qala inni abdullahi ataniyal kitab. Tu. Inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Tengok. Dia cakap tu. Okey. Jadi, mana tadi? Wa qila yakni fi tajdidil millah. Wa qila nombor 2 tu. Ni hadis ni la aslalahu. La aslalahu. Jadi kita pun bawa atas dasar kita baca kitab Tuan Syekh Ahmad Zaruk. Tak? Dan ni bukan Syekh Ahmad Zaruk saja bawa istidlal dengan ni, ramai lagi ulama. Tapi dari segi ilmu hadisnya sebagaimana dia bawa ni lah, bahawa la aslalahu, tidak ada asal. Makna mungkin diistinaskan dengan dalil-dalil lain lah yang makna murad bagi kalam ini benar. Sebab apa? Sebab memang tugas ulama umat Nabi SAW ni kan memang untuk menghidupkan balik ataupun menghidupkan syariat Nabi SAW. Okey. Jadi nak rock jangan rock kita, rock lah tuan kita ni. Tak perlu rock pun kalau orang faham, tak rock pun benda begini. Sebab bukan Syekh Ahmad Zaruk je buat datang hadis ni. Tapi bukan nak mengistidlal dari segi kesahihan hadis tu, bukan. Okey. Fi ya'ni fi tajdid millah wa qila ar-rasulu wan nabiyyu mutaradifan. Ada juga pandangan mengatakan rasul dan nabi itu mutaradifan. Wa huwa ba'id. Ini pandangannya ba'id, jauhlah kalau kata sama. Rawahu ghairu wahidin. Diriwayatkan oleh bukan seorang saja. Wabillahi ta'ala at-taufiq. Dengan Allah Ta'ala saja taufik. Wal ummiyu, dan ummi mansubun ilal ummihi, nisbah kepada ummihi, nisbah kepada ummihi, ibunya. Kenapa? Kan siapa tu? Huwa al ummi tu apa? Al ummi huwa alladhi lam yazal kama kharaja min batni ummihi la ya'riful kitabata wa la yuhsinuha, iaitu yang masih keluar daripada ibunya, perut ibunya, la ya'riful kitabata, tidak mengetahui menulis, wala yuhsinu, dan tidak elok, tak erti dan tidak elok akan menulis. Ini nisbah kepada Nabi, wa hadzal wasfu kamalun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempurnaan. Ini kamal, kesempurnaan pada hak Nabi SAW duna ghairihi, tidak pada selainnya. Jadi ummiyatu pada Nabi itu satu kemuliaan. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan bahawa Nabi ini dapat bukan dengan cara belajar. Tak ada jalan dah orang nak kata Nabi ini ambil daripada orang lain. Tak. Li'annahu minal ummiyati ila ilmil awwalin wal akhirin. Kerana Nabi itu daripada ummiyah, tidak ada apa-apa pengetahuan, sebagaimana lahirnya bayi daripada perut ibu, kepada jadi tahu tentang ilmil awwalin wal akhirin, ilmu yang terdahulu dan yang akan datang. Siapa tahu belaka. Makna apa? Makna ini satu mukjizat. Walihadza aftal ulama, dari kerana ini telah memfatwa ulama fi man qala, bagi orang yang berkata in kuntu ummiyan fa huwa alaihi salam ummiyun. Kalau orang tu dikata, kalau aku tak erti baca pun aku ummi, maka Nabi pun ummi juga. Dia buat sandarkan Nabi. Dia padahal kelemahan diri dia. Jadi nak kaitkan kelemahan tu ke Nabi juga. Dengan cara dia nak tolak kelemahan dia dengan select ke Nabi. Dia kata dah, kalau aku tak baca Nabi, tak baca juga. Nak khabar kelemahan dirinya, tiba dia select, dia kait dengan Nabi. Orang ini difatwa oleh ulama bi asyaddil uqubat, dengan sekerah-kerah balasan. Kena seksa ni orang gini ni. Kena hukum ni. Qadi kena panggil, kena jatuhkan hukuman ta'zir. Kenapa? Li'annahu ta'ridun. Dia itu satu ta'rid. Kiasan. Biwasfin naqsi. Dengan mensifatkan kekurangan fi haqqi ghairihi, pada hak orang lain. Jadi sekarang ni lemah diri dia. Tiba-tiba dia letak sekali Nabi gitu. Tidakkah ni satu perbuatan yang memang tak beradab lah. Memang letakkan kesalahan dan kelemahan diri
dengan dikaitkan kepada Nabi. Nampak? Berat tu. Sebab itu tak boleh kita nak tu. Masa isu dia, ahli politik mungkin janji. Mungkin janji ya. Apa tak? Ni jenis dak ngaji ni. Suruh ngaji betul-betul tak ampuh. Ngaji betul-betul tak ampuh bab akidah. Kata akidah ni benda hak tahu belaka dah. Tiba-tiba dia buat benda hak menyebabkan boleh rosak keimanan dia. Bahaya tu. Okey. Waqad nabbahal Busiri, Imam Al-Busiri memberi tambih peringatan fil burdah dalam kitab burdahnya ala kamalihi tentang kesempurnaan Nabi tu bil ummiyati dengan sifat ummiyah dia. Ini dalil kuat ni bahawa Quran ni apa yang ada dalam Quran ni bukan dapat dengan jalan belajar. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Kafaka bil ilmi, cukuplah engkau bil ilmi fil ummi, ilmu pada pengetahuan bagi orang yang ummi itu mukjizah. Cukuplah itu menjadi mukjizah. Kafaka mu'jizatan bil ilmi fil ummi. Cukuplah menjadi mukjizat. Apa dia? Pengetahuan yang ada pada yang ummi, Nabi SAW. Fil jahiliyati. Pada zaman jahiliyah yang mana? Tak? Dia zaman jahiliyah memang orang-orang Arab kebanyakannya tidak tak ramailah ada di kalangan mereka yang tak ummi, tapi ramainya dengan tak erti membaca dan menulis lah. Tapi mereka bukan maknanya tak ada ilmu, bukan. Jadi kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati, sejak daripada jahiliyah lagi, wat ta'dibi fil yutumi, dan kafaka bit ta'dib, dididik sejak daripada dengan sebab keyatiman. Siapa? Nabi SAW, Allah Ta'ala tetapkan bahawa orang yang mendidiknya dah lama. Mak dia, ayah tak ada dah. Tak. Mak dia mati sejak kecil. Tok pun mati kecil. Jadi hak tu lah sebenarnya hak didikan tak dapat dengan cara didikan begitu. Sejak daripada keyatiman. Jadi keyatiman tu yang ada pada Nabi ialah satu bentuk didikan. Sebab tu Nabi bila ditanya tentang apa nama ni, Adabani Rabbi, tentang perkara ini dia kata Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, telah mendidik aku oleh Tuhanku dan dialah sebaik-baik yang mendidik. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala hilangkan segala syubhah-syubhah orang yang boleh tuduh bahawa Nabi ni ambil ilmu dengan orang, ambil ilmu dengan Bahira ke, ambil ilmu dengan Waraqah bin Nawfal, dengan mak dia ke datuk ni, tak. Itu tak akan berlaku kerana mereka yang dikatakan tu tak ada ilmu sebagaimana hak Nabi kabur. Tentulah dia tidak datang daripada manusia. Wal Qurashiyu, Quraisy nisbatun ila Quraisy, nisbah kepada Quraisy. Wa huwa laqabu ahadi ajdadi, itu laqab gelaran salah satu daripada moyang Nabi, al-musamma bi Fihrin ala sahih, atas pandangan sahih. Luqiba bidzalika, dilaqabkan dengan demikian, li syiddatihi alal adu, kerana kekuatannya di atas tentera. Hatta ka'annahu kirshun samakun yu'raf, seumpama dia tu kirsh syak. Dekat-dekat terbalik ya. Kirshun syarkung. Kirsh ni maknanya syak. Apa dia? Jerung. Baby shark. Ni bukan baby shark dah ni. Father shark. Grandpa shark dah tahu ni. Kirshun. Apa jerung. Samakun. Apa kirshun? Samakun yu'raf. Iaitu ikan yang terkenal lah. Bidzalika fil bahri. Terkenal dengannya pada laut. Kerana kepahlawanan dia lah. Kepahlawanan. Wa Muhammadun mufa'alun minal hamdi, isim mufa'al atau wazan mudha'af, mufa'al minal hamdi, daripada alhamd. Mangkulu minas sifah, yang mangku daripada sifat.
Sebab isim wasaf ni kan. Summiya bidzalika, jadi asal isim wasaf dijadikan nama, isim mangkul. Summiya bidzalika, dinamakan dengan demikian likathrati hamdihi, kerana banyaknya pujian Nabi, au kathrati mahamidihi, atau kerana banyaknya sifat-sifat terpuji Nabi. Sama ada Nabi yang banyak memuji Tuhannya ataupun Nabi banyak sifat-sifat terpuji pada. Ada soalan tanya, ada Nabi seorang saja ke di kalangan Nabi Ummi? Wallahu alam lah, hak Nabi lain kita tak tahulah. Yang Nabi lain kita tidak tahulah. Tapi Ummi ni sifat jelas yang ada pada diri Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabiyil ummi. Dalam doa pun, dalam hadis yang sahih pun datang an-nabiyil ummi. Nabi ummi. Jadi situ jelas sifat pada Nabi. Nabi lain kena tengoklah sejarah mereka tu. Kalau tidak ummi tak ada masalah, sebab mukjizat berkaitan dengan bahasa ni ialah mukjizat pada Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain mukjizatnya aspek lain. Nabi Isa aspek perubatan, aspek benda yang tak mampu dibuat oleh ilmu-ilmu sains. Nabi Musa mukjizat berkaitan dengan benda yang khariqul lil adah, berkait dengan sihir dan seumpamanya. Jadi benda itu kalau Nabi lain tidak ummi tak ada masalah. Tanda keummian tu pada diri Nabi tu penting. Sebab apa? Mukjizat Nabi akhir zaman ni Quran. Quran ni mukjizat bahasa. Dia bahasa Arab tu. Di samping mukjizat-mukjizat lain kita tak nafilah. Tapi hak asasnya kerana dia mencabar bangsa Arab yang mana duduk pada ketinggian ketinggian bahasa Arab. Okey. Okey, jadi jangan kita kiyah. Boleh ni. Kata Nabi Umi, mukjizat. Nabi lain Umi tak? Jangan. Caranya belajar. Jangan kiyah banyak sangat. Jangan kiyah banyak. Tengok, Nabi lain bukan cerita Nabi lain. Dan benda itu tidak menjadi syarat sama. Benda hak ni lah sifat ni ummi ni. Tapi sifat itu ialah pada diri Nabi SAW, itu sepakat. Waqila wa da'i, siapa ni? Jami'il mahamidi da'il jami'ah minal kathrati ilal wahidi, yang menyeru orang ramai minal kathrati ilal wahidi, huwal hamidu bi jami'il mahamidi da'il jami'a minal kathrati ilal wahidi, yang menyeru sekalian hamba daripada menyembah sembahan yang banyak kepada Allah Tuhan yang satu. Waqila li jaddihi Abdul Muttalib. Ni cerita berkaitan sejarah Nabi sikit. Dikata orang kepada datuk Nabi Abdul Muttalib, orang kata ke Abdul Muttalib, lima adalta an asma'i abaika ila tasmiyati Muhammad, kenapa kamu berpaling daripada nama-nama datuk-datuk nenek moyang kamu kepada menamakan Muhammad ni? Kerana ada orang Arab biasa kadang mereka ambil nama hak ada dah. Nampak tak? Nama datuk nenek moyang mereka. Hak ni di kalangan Arab ada lagi. Muhammad Al-Thani, Muhammad Al-Khamis. Dia letak gitu. Kadang mereka ambil nama-nama yang biasa digunakan oleh nenek moyang mereka. Tapi kenapa datuknya Abdul Muttalib, orang tanya, apa menamakan Muhammad ini dengan Muhammad, tak guna nama-nama hak pernah digunakan oleh nenek moyang sebelum kamu tu? Qala, jawab Abdul Muttalib, liyakuna mahmudan fis sama'i wal ard, supaya dia terpuji di langit dan juga di bumi. Wa kana dzalika, dan demikian itu berlaku li ru'ya ra'aha fi manamih, kerana mimpi yang dilihat dalam tidurnya, ukhbira fiha, yang diberitahu dalam mimpi itu, bi anna ummahu hamilun bihi, bahawa ibunya sedang mengandung dengannya, wa annahu zakarun, dan anak dia lelaki, fasammihi Muhammadan,
maka namakannya Muhammad liyakuna mahmudan fis sama'i wal ard, supaya dia dipuji, terpuji di langit dan bumi. Fakana kadzalika, maka berlaku sebegitulah. Walhamdulillah, dan pujian itu milik Allah. Nampak? Wasammihi idza wada'ti Muhammadan fa innahu satuhmadu 'uqbah. Dalam berzanji. Okey. Bila namakanlah dia Muhammad. Bila dia dilahirkan, fa innahu satuhmadu 'uqbah, kerana dia akan dipuji, dipuji akan dipuji dia. Wal arabu. Okey, sekarang ni dia takrifkan setiap daripada kalimah matang tadi. Al arab siapa? Ma yufsihu bil kalam, orang yang fasih dengan bercakap. Dengan kalam. Fasih dengan kalam. Molek kot kalau buat tu dah. Buat, kita kata apa, kajian. Ambil khutabaul Arab yang paling hebat, contoh, bandingkan khutbah luruh bahasa lain. Dia ni ada alat boleh uji. Boleh uji dari segi intonasi, dari segi rima, dari segi ni. Cuba tengok. Ni dari segi saintifik lah, kajian saintifik. Tak? Boleh buat tu. Boleh buat tu. Orang bidang dia boleh. Kalau ada punya tu boleh buat. Tak ada dengar ke tak? Kalau Quran ada. Quran dia ambil kori-kori ni. Dia ambil kori-kori. Ni. Pernah dibuat dulu. Lama dah, zaman dulu dah. Zaman masyayikh. Kurok-kurok hak hebat. Syekh Khalil Usari, orang barat ambil. Nak tengok apa nama ni, Quran, bacaan Quran ni. Bacaan Quran ni macam mana bila diletak dalam mesin, tengok dari segi dia punya vibration ke apa, saya tak tahulah tu. Jadi tengok dia bila ditanya nak ambil siapa? Ambil Syekh Mahmud Khalil Usari lah. Sebab bacaan dia tak lah makna tinggi, kejap, rendah dah. Tak berlagu makna bacaan dia stabil, standard. Bila tengok-tengok, dia tengok memang hebat. Kalam bacaan Quran tu bila dibuat dalam bentuk kita panggil wave ke semua, benda itu tak ada pada kalam lain. Tak ada pada kalam-kalam dan juga percakapan lain. Jadi benda ni boleh nak buat kot. Orang kajian bahasa Arab cuba tengok kelainan bahasa Arab berbanding bahasa lain. Ma yufsihu bil kalam, orang yang fasih dengan kalam, wal ajam man la yufsihu bihi, yang tidak fasih dengan kalam. Iyadun. Iyad. Faman qala ghairu ummiyin. Gitu je tulis tak? Iyadun aja tak? Ada nuskah lain. Qala al-iyad, tak ada. Muaz kan ni, iyadun saja. Kata Qadhi Iyad, faman qala ghairu ummi, siapa yang kata nabi tidak ummi fahuwa kafir. Kafir sebab jelas-jelas an-nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah. Dalam Quran pun tak sebut an-nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uh. Jadi sifat itu sifat yang warid dalam Quran. Siapa yang kata sebaliknya, orang tu kafir. Wal iyaz billah. Wa man qala laisa bi arabi, siapa yang mengatakan bukan Arabi. Isu satu je. Isu hak berlakunya orang tak boleh, kalau nafi ummi kafir. Dia kata ummi tu bukan buta huruf. Ada kok kan? Ada. Hak tu ihtimal lagi. Mungkin dia kata gitu kerana tak mahu meletakkan kekurangan pada diri Nabi. Kata ummi tu makna kembali kepada ibu. Ada makna. Memang ada makna. Tapi dia tidak menafikan bahawa Nabi ni tidak menulis dan tidak membaca. Tak menafikan makna asal bagi ummi tu. Faham tak? Jadi makna ummi dengan maksud yabqa ala ma waladathu ummuhu. Nampak tak? Apa yang diperanakkan oleh mak dia ala fitratin salimah, contoh gitu. Makna itu makbul dari segi lugah. Tetapi tak boleh menafikan makna ummiyah tu. Ummiyah dengan maksud tak menulis ni. Sebab datang pada banyak hadis itu dijelaskan oleh Nabi SAW. Okey. Mana tadi? Yang nafi ummi tu tak boleh. Cuma takrif dan juga makna bagi ummi, kalau khilaf waktu masih khilaf
yang tidak membawa pada kufur. Wa man qala laisa bi'arabiyyin, siapa yang mengatakan Nabi bukan Arabi, fakadzalika kufurlah an-nabiyil ummi dah. Ha. Wa kadzalika man ankara kaunahu min Quraisy, begitu juga orang mengingkari Nabi ni bukan pada Quraisy. Wa qala kana aswada, ada orang kata dia Nabi ni kulit hitam. Aw laisa alladhi bi Makkah, atau bukan duduk di Mekah. Oh ni buat batiniah ni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad mana? Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, wafat di Madinah. Oh, dia kata gitu. Oh, berat tu. Menafikan laisa alladhi bi Makkah, yang bukan di Mekah. Wa man qala lam takun lahu lihyah, yang mengatakan dia tak ada lihyah, tak ada janggut. Tak, Nabi tak ada janggut katanya. Oh, bahaya tu. Bahaya. Kalau yang mimpi Nabi tak ada janggut lain. Hak tu bukan surah betul hakikat Nabi. Bukan surah hakikat Nabi hak betul. Itu mungkin dirubahkan saja. Nampak? Tapi hakikat Nabi yang ada tu ialah dia berjanggut. Cuma dalam mimpi tu mungkin ada sebab takbir yang tertentulah. Tapi tak boleh dengan sebab tu saya tengok Nabi mimpi tak ada janggut. Jadi Nabi tak ada janggut kata. Oh, tak boleh. Itu bahaya belaka. Sebab benda ittifaq bahawa Nabi SAW ada janggut. Dah apa kaitannya? Kaitan lah. Sebab apa? Bila dia mengaku Nabi Muhammad Rasulullah, dia percaya, tapi dalam fikiran dia, dalam iktikadnya, Nabi tu bukan Nabi hak sebenar. Nabi Muhammad ni orang Arab, orang Quraisy. Tak, kulitnya putih, kemerah-merahan, berjanggut, begiang-begiang. Tiba-tiba dia percaya Nabi Muhammad kulit hitam, orang Melayu, bukan Arab, tak ada janggut. Jadi dia percaya dengan siapa? Dia percaya dengan Nabi salah. Yang mana keimanan? Faham tak? Tu bahaya tu. Sebab itu mempelajari syama'il ni faedahnya besar. Supaya i'tikad kita beriman dengan risalah Nabi tu kena kepada yang benar, maksuddak yang betul. Tak? Siapakah Rasul? Rasul mana? Rasul, itulah Rasul kena pada mana? Hakikat diri Nabi. Tapi dalam khayalannya Nabi tu tak ada janggut, Nabi bukan Arab, Nabi gini. Dia telah beriman dengan bukan Nabi yang sebenar. Au qala kana a'jamiyan, ataupun mengatakan dia tu orang ajam. bukan orang Arab. Ada juga ni tapi tak pelik benda gini. Syekh Zaruk sebut ni pun kita tak pelik. Lianna dhalika kullahu inkarun li'aini, kerana kesemua itu mengingkari tentang zat diri Nabi hak sebenar. Ni kata ni kafirun ni, wal iyadu billah. Okay. Wa kadza man ankara nubuwatahu, demikianlah juga yang mengingkari kenabiannya. Ia mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Au qala bi khususi risalatihi lil Arab, atau mengatakan khas risalah Nabi bagi Arab saja. Au liman la kitaba lahu, atau kepada kaum yang tak ada Nabi yang bawa kitab. Saya tak payah beriman ke apa, saya ada dah kitab Taurat. Tak boleh. Saya ikut agama Nabi Ibrahim, tak boleh. Dia menasahkan syariat sebelum tu. Kitab-kitab sebelum itu dari segi hukum dia tak dipakai dah kecuali hak dalam Quran. Au hiya li jinsil adamiyina dunal jin, ataupun Nabi ni bagi jenis manusia saja, tidak pada jin. Tak boleh juga tu. Au qala lam yakun rasulan bal nabiyyan faqat, ataupun kata bukan rasul tapi nabi saja. Fa inna dzalika kullahu kufrun, itu kufur kesemuanya, li'annahu takdzibun lahu, kerana itu mendustakan kepada nabi. Wa kadza man qala an-nubuwatu li aliyin, begitulah juga yang mengatakan kenabian tu asal nak beri pada Sayyidina Ali, lakinna Jibril ghalita, tapi Sayyidina Jibril salahwi. Ni Syiah ni, Syiah wa ghulu lah ni. Au annahu syarikun lahu fi nubuwah, atas Sayyidina Ali ni sekutu, berkongsi pada kenabian wal ba'tsah, dan juga kebangkitan, bangkit jadi rasul. Sekali. Fadzalika kalimatu kufrin, kalimatu kufrin lah, kalimatu kufrin, kalimah kufur bila khilaf, tanpa ada khilaf. Wadzalika bukan kalimah, salah baca.
Fadzalika kulluhu. Fadzalika kulluhu, kesemuanya itu kufur bila khilaf, tanpa khilaf lagi. Wal ma'lum, yang maklumnya minad din, bidarurah, yang maklum daripada agama secara mudah yang semua orang tahu, khilafuhu, menyalahi apa yang disebut tadi, iaitu Nabi sebagaimana yang kita maklum itulah, tak betul dengan dakwaan Nabi ni utuh pada Arab saja, bukan pada umat lain, manusia saja, tak pada jin, ataupun dia dan Sayyidina Ali ni sekali, tak, itu semua menyalahi. Wa qad sarraha al-Qur'anu bi umumi da'wati, telah mentasrihkan, sebut dengan jelas Al-Quran dengan keumuman dakwah Nabi. Faqala azza wa jalla, azza min qailin, berkata Allah Taala seagung-agung yang berkata, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, tidak kami utuskan engkau kecuali kaffatan lin-nas, untuk sekalian manusia, basyiran wa nadhira, pemberi khabar gembira dan memberi peringatan. Wa fil hadis, bu'ithu ilal ahmari wal aswadi wal jinni wal ins, aku dibangkitkan kepada ahmar, ni golongan manusia, hak merah, hak hitam dan jin manusia. Ahmar wa aswad ni apa? Bangsa yang ni biasa sebut ni mana? Sekalian bangsa lah. Bangsa kulit hitam ke, ahmar tu bukan kulit hitam. Arab, bahasa Fars, Turki lain. Aswad ni bahasa-bahasa Afrikah. Ilal ahmari wal aswad, maknanya sekalian bangsa. Wal jinni wal ins, jin dan manusia. Wa qissatu istima'il jin, dan kisah mendengarnya jin, lima yuha ilaihi, apa yang diwahyukan kepada Nabi. Wa naqlihim fi dhalika, dan menukilkan mereka cerita Nabi. Qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Dia cerita kepada kaum mereka, madhkuratun fil Quran, tersebut dalam Quran, mufassaratun fil hadis, ditafsirkan lagi dalam hadis. Qala Syekhuna Syekh Syamsuddin Al-Jaujari rahimahullah fi syarhil kitab Rawdah inda kalamihi 'ala al-khasa'isi, wa dzakara al-Halimi wan Nasafi fi tafsirihima al-ijma', menghikayatkan ijma' ala annahu lam yub'ats lil malaikah, bahawa dia tidak diutus kepada malaikat. Mana jawab? Okey. Jadi ada pandangan mengatakan dia tidak diutus kepada malaikat. Ini pandanganlah, tapi pandangan yang masyhurnya bahawa diutuskan kepada sekalian makhluk, hatta pada malaikat. Tapi utusan kepada malaikat ni bukan utusan taklif, bukan utusan tu, tapi tashrif. Pengutusan Nabi kepada malaikat ni sebagai irsalut tashrif, kerana utusan nak memuliakan. Mulia kat mana? Kerana malaikat yang hadir dengan Nabi dalam peperangan ada kemuliaan yang lebih daripada yang tidak hadir. Jadi pengutusan Nabi itu irsalut tashrif. Ada pun hukum hakam tak kait. Irsalut taklif tak. Kena pada thaqalain saja, jin dan manusia. Selain daripada jin manusia, irsal tu irsalut tashrif. Okay. Wa dzakara Ibnu Arabi fi 'Aridah. Ibnu Arabi sebut dalam kitab 'Aridah dia, annal jinna innama lahumun nadharah. Jin hanya bagi mereka tu nadharatu wal bisyarah, sebagai pemberi peringatan dan memberi berita gembira saja. Li'annahum yu'adzabuna, kerana mereka yu'adzabuna bi isaatihim, mereka akan diazab dengan sebab isaatihim, kejahatan mereka. Wala yun'amuna bi ihsanihim, dan mereka tidak mendapat nikmat dengan sebab buat baik mereka. Ni ada pandangan kata utusan Nabi kepada jin manusia ni sebagai nak memberi peringatan dan memberi khabar gembira saja. Kok mana? Lal bisyarah, salah. Salah baca. Lahumun nadharah, hanya nadharah, memberi peringatan. Lal bisyarah, bukan memberi khabar baik. Sebaik tegur. Lal bisyarah, bukan memberi khabar baik, berita gembira. Nak beri peringatan supaya jangan buat jahat. Adapun kalau buat baik, mereka tidak dibalas. Wala yun'amuna, tidak diberi nikmat bi ihsanihim, dengan berbuat baik malaikat. Berdasarkan apa? Firman Allah Taala, falamma qada
Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Apabila selesai Nabi berjumpa dan berdakwah kepada jin ini, wallau ila qaumihim munzirin. Mereka pergi kepada kaum mereka memberi peringatan. Masing-masing jin memberi peringatan. Munzirin je, tak sebut basyarah tu. Ma'a qaulihim yujirkum. Yujirkum min azabin alim. Akan diselamatkan kamu daripada azab yang pedih. Yujirkum min azabin alim. Apa nama ni dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf. Yujirkum min azab. Ya qaumana ni. Dah cerita. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Jadi jin sebelum tu qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, sahutlah seruan Allah. Ajibu da'i Allah, wa aminu bihi, beriman dengannya. Yaghfir lakum min dhunubikum, nescaya Tuhan akan ampunkan dosa kamu. Wa yujirkum min azabin alim, dan diselamatkan daripada azab. Dah balasan syurga dah sebut. Jadi jin ini memberi peringatan dan berdakwah kepada kaum mereka bahawa mereka disuruh beriman dan mereka akan terselamat daripada azab. Dah kalau buat baik dapat tak sebut. Jadi dia faham pada zahirnya la yuna'amuna bi ihsanihim. Nampak? Jadi ila ghairi dhalika, pada selain daripada itu, mimma dalat alaihi fatihatu suratil jin, apa yang menunjukkan oleh pembukaan awal surah al-jin. Wa dzakara al-imam Fakhru, menyebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi, pada tafsirnya, ikhtilafan fi tan'imihim, khilaf pada mendapat nikmatnya mereka. Ada khilaf lah. Tapi yang pandangan yang apa nama ni, yang maklumnya bahawa sama je lah jin ni dan manusia akan diseksa kalau buat apa nama ni, Tuhan tak ampun dan buat kesalahan, ingkar larangan Tuhan, dan mendapat nikmat. Mendapat nikmat kalau mereka patuh kepada Allah. Wallahu a'lam. Wa amma naskhu syara'i fa huwa madhhabu ahli al-haq. Wallahu ta'ala. Panjang pula ni. Pak nasah pula. Jadi kitab macam gini, kita dapat faedahnya, setengahnya Imam Syekh Ahmad Zarruq bawa khilaf, bawa aqwal berkaitan dengan masalah tu. Tapi bukan semua yang disebut tu muktamad. Tu kita kena tengok pada kitab-kitab yang muktamad dalam pengajian kita sebelum ni lah. Tadi surah ni ada. Lepas tu apa lagi? Bahawa tidak dibangkitkan kepada malaikat. Ada soalan? Ada Wallahu ta'ala a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi